Allah adalah perkataan yang biasa digunakan dalam bahasa Arab dan merujuk pada satu-satunya Tuhan. Istilah Allah telah digunakan oleh masyarakat pagan yang berlainan agama sejak zaman sebelum Islam. Lebih khusus lagi, ia telah digunakan sebagai nama untuk Tuhan oleh orang Islam dan Kristian Arab. Kalimah Allah berasal daripada gabungan ilallah iaitu Tuhan. Maka al dan la bermasuk pada kalimah Allah yang bermaksud Tuhan yang satu. Perkataan Tuhan ialah kata ganti khas, secara khusus merujuk pada satu-satunya Tuhan yang benar, yang mencipta, mentadbir dan memiliki alam semesta dan isinya. Kalimah Allah dikenali secara meluas dalam ajaran Islam, digunakan oleh penganut Kristian Arab dan masyarakat Yahudi Arab. Kini bagaimanapun, masyarakat Kristian Arab cuba mengelak dari menggunakan kalimah Allah dalam Bible mereka. Larangan penggunaan kalimah Allah di Malaysia dipraktikkan pada tahun 1986. Kementerian Dalam Negeri KDN telah meluluskan larangan ini untuk kegunaan dalam kitab Bible orang Kristian dengan alasan boleh mencetuskan keharmonian masyarakat umum. Isu penggunaan kalimah Allah di Malaysia oleh orang bukan Islam melalui kes Jill Island yang baru pulang dari Indonesia ke Malaysia pada tahun 2008. Cakra padat milik Jill Island berkaitan agama Kristian yang menggunakan kalimah Allah telah dirampas. Jill telah membawa kes ini ke Mahkamah Tinggi untuk semakan kehakiman dan pemulangan CD. Hasilnya melalui Hakim YA Datuk Nur binti Arifin yang memutuskan bahawa kalimah Allah boleh digunakan kerana tidak mengganggu ketenteraman awam. Keputusan ini ditentang oleh Kementerian pada tahun 2013 dengan larangan penggunaan kalimah Allah mengikut dasar Kabinet 1986. Kementerian menegaskan penggunaan kalimah Allah oleh orang bukan Islam untuk percetakan yang bukan kegunaan Islam boleh menimbulkan ketidakharmonian agama, bangsa dan negara. Walau bagaimanapun, hujah tersebut ditolak oleh mahkamah kerana tiada bukti atau insiden yang timbul selepas arahan dikeluarkan. Walaupun terdapat pelbagai contoh penerbitan dari Indonesia yang boleh menimbulkan kekeliruan. Pada 10 Mac 2021, sebuah munakasyah khas telah dijalankan untuk mencari resolusi kepada isu ini melibatkan mufti, pakar undang-undang dan buah fikiran NGO. Hasilnya ialah penganut agama Kristian di seluruh negara boleh menggunakan kalimah Allah dalam penerbitan agama mereka untuk tujuan pendidikan, termasuk 3 perkara Arab lain iaitu Kaabah, Baitullah dan solat. Keputusan tersebut menerima reaksi bercampur baur dari segenap lapisan masyarakat. Walau bagaimanapun, terdapat pula pihak yang mengambil kesempatan menyalahgunakan kalimah Allah untuk kepentingan diri sendiri. Isu kesalahan penggunaan kalimah Allah dalam perniagaan ini membawa kepada kekeliruan kepada pengguna seolah-olah premis makanan mereka menjual makanan dan minuman yang halal. Contohnya, perkara ini berlaku di Shah Alam. Terdapat sebuah premis makanan yang menggantung kalimah Allah dan Muhammad, namun premis tersebut tidak memiliki sijil halal dan dikendalikan oleh kerja-kerja yang bukan Islam. Pihak pengurusi PPIM menegaskan supaya pihak kerajaan mengubah kaedah penguasaan dan lebih tegas melalui akta dan bukan amaran salah ke atas penarikan lesen permis sementara perniagaan mereka. Akhir sekali, isu penggunaan kalimah Allah ini perlu ditegaskan dalam rangka yang lebih luas, bukan berdasarkan hukum asas semata-mata, bahkan lebih kepada perangkuman elemen realiti semasa masyarakat pelbagai kaum di Malaysia. Berdasarkan beberapa isu semasa yang terkini, isu ini boleh disimpulkan untuk menjadi pengajaran kepada kita agar keharmonian di Malaysia berjaya dikekalkan sehingga di masa hadapan. Selain itu, peranan umat Islam adalah sebenarnya kunci bagi isu penggunaan kalimah Allah ditangani dan diperhalusi dengan bijak sebelum provokasi besar tercetus di negara. Walau bagaimanapun, pihak Kristian juga perlu menghormati asas yang dipegang oleh semua masyarakat Muslim dalam mempertahankan kemuliaan kalimah Allah tersebut tanpa mengaitkannya dengan sebarang elemen penindasan terhadap hak kebebasan beragama di Malaysia. Secara ringkasnya, kalimah Allah boleh digunakan oleh mana-mana pihak selagi kalimah Allah itu digunakan dalam konteks yang betul dan tidak menimbulkan salah faham dalam semua pihak.